Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua, anda bersama saya lagi Fatin Soya Cincau dalam sorotan berita mingguan. Apa khabar semua? Sebelum saya kupaskan berita pada minggu ini, saya nak jawab satu soalan daripada video saya minggu lalu. Saya pilih dari Adam Lim. Dia kata, sekarang ni telefon pintar memangnya pintar, tapi pintarkah anda menggunakannya? Macam tu soalan dia. Hai Adam, pintar atau tidak adalah bergantung kepada cara penggunaan. Orang yang pintar tidak berkongsi berita palsu, tetapi dia akan periksa dahulu berita itu sebelum berkongsinya. Lepas tu peka dengan isu scam dan mampu elakkan diri dari menjadi mangsa scam. Macam itulah kategori pintar menggunakan telefon pintar. Baiklah, antara berita yang akan diketengahkan pada video kali ini, telefon pintar apa yang dikeluarkan oleh Leica? Apa tindakan pihak YTL Communications terhadap isu telefon PDPR yang meletup? Kenapa Shopee tak benarkan pembeli memilih syarikat penghantaran dan banyak lagi isu lain yang akan diketengahkan. Leica hasilkan telefon pintar sendiri yang dinamakan Lates Phone One. Setakat ini, ia cuma boleh dibeli dalam pasaran Jepun melalui telco SoftBank. Daripada segi spesifikasi, ia mewarisi segala-galanya daripada Sharp Aquos R6. Lates Phone One diperkasa SoC Snapdragon 888 bersama-sama RAM 12GB dan storan 256GB. Ia dilengkapi paparan 6.6 inci ISO OLED dengan kadar penyegaran 240Hz. Pengguna boleh merakam gambar pada resolusi 20MP di kamera belakang ataupun untuk selfie mereka boleh manfaatkan kamera 12.6MP. Bateri yang diberikan 5000 mAh dengan pengecasan pantas. Rupa fizikal dilakukan di bahagian luar menerapkan falsafah rekaan Leica. Contohnya bunjolan kamera belakang telefon. Ia terletak dalam kluster berbentuk bulat. Dia dijual pada harga JPY 182,920 bersamaan RM7,000. Anda rasa Lates Phone One ini akan masuk Malaysia tak nanti? Dan anda nak beli ke spesifikasi yang diberikan ini dengan harga RM7,000? Roblox adalah permainan baru yang menyertai ruangan rak gift di 7-Eleven. Dengannya, anda boleh mendapatkan mata wang maya Robux untuk digunakan dalam platform Roblox bagi mendapatkan barang-barang premium yang menarik. Robux juga boleh digunakan untuk melanggan keahlian bulanan Roblox. Kod tambah nilai Robux boleh didapati dalam nilai RM50 dan RM125. Anda ada main permainan Roblox? Kalau anda committed dengan permainan ini, bolehlah anda dapatkan gift card. Dapat naik taraf akaun anda kan? Laman Malaysia kini melaporkan yang sebuah telefon percuma daripada inisiatif jaringan prihatin telah meletup sewaktu digunakan untuk PDPR. Menerusi gambar yang dikongsikan, ia adalah telefon Yes Altitude 3. Sedang YTL Communication menjalankan siasatan ke atas insiden itu, Xiaomi Malaysia memberikan penyelesaian sementara dengan menghadiahkan sebuah Redmi Note 10 5G kepada mangsa. Dalam satu kes lain, seorang pelajar berkongsi kisah telefon pintar adiknya. Menurutnya, telefon pintar jenama Yes itu terbakar ketika sedang dicas. Ianya juga jenama Yes Altitude 3. Telefon pintar itu diterima secara percuma menerusi program yang dianjurkan YTL Foundation. Sehubungan itu, Guru SBPI Temerloh Hasbul Nizam Deraman telah membuat kutipan derma bersama PIBG sekolah dan mendapatkan sebuah telefon pintar baru untuk adik Fatin. Ia adalah telefon pintar Vivo Y12S yang lebih berkuasa. Pihak YTL Communications telah menghubungi pihak Soya Cincau untuk memberi respons terhadap insiden ini. CEO Wing K. Lee menyatakan mereka mengambil maklum dan memandang serius isu keselamatan ini dan satu siasatan sedang dijalankan. Ada dalam kalangan anda tak yang nak tebus inisiatif jaringan prihatin melalui Yes? Jika ada, Yes telah senaraikan satu telefon baru iaitu Yes Altitude 4. Spesifikasinya lebih baik berbanding Yes Altitude 3. Jadi, mungkin anda boleh pertimbangkan untuk mendapatkan Yes Altitude 4. Dalam kesulitan pandemik ini, Taman Buaya dan Rekreasi Melaka TBRM melancarkan lawatan secara maya ke taman itu untuk meneruskan perniagaan. Lawatan ini akan membawa penonton ke taman yang menempatkan 100 jenis buaya pelbagai spesies, 6 spesies ular serta mamalia seperti rakun dan rusa. Lawatan maya ini mempunyai 2 sesi sehari iaitu pada jam 11 pagi dan 2.30 petang. Ia hanya diadakan pada hari Jumaat hingga Ahad. Bayaran penyertaan adalah sebanyak RM7 seorang bagi kanak-kanak dan dewasa. Untuk satu sesi ditetapkan had 500 orang sahaja. Lawatan TBRM dilakukan melalui aplikasi Google Meet. Anda atau ahli keluarga anda minat tak dengan haiwan? Jika ya, sesuai sangatlah untuk sertai lawatan maya ni. Anda boleh isi borang yang disediakan di Facebook Taman Buaya dan Rekreasi Melaka untuk mengambil bahagian. Telefon pintar Honor yang baru dilancarkan iaitu Honor 50 kini sedang dikaji oleh pasukan keselamatan Google. Selepas disahkan, ia akan disediakan dengan GMS dipasang di dalamnya. Seri Honor 50 akan mula dijual di China pada 25 Jun 2021. Honor telah mengumumkan bahawa seri Honor 50 akan datang ke pasaran antarabangsa antaranya Mesir, Perancis, Jerman, Itali, Meksiko, Afrika Selatan, Sepanyol, United Kingdom serta Malaysia. Seri Honor 50 di China didatangkan dengan 3 model iaitu Honor 50 SE, Honor 50 dan Honor 50 Pro. Peranti paling perkasa dalam seri ini adalah
adalah Honor 50 Pro. Ia menggunakan chip Snapdragon 778G beserta RAM 8GB dan storan dalaman 256GB. Bateri pula berkapasiti 4000 mAh dengan sokongan pengecasan pantas 100W melalui USB-C. Ada 4 kamera di belakang gabungan kamera utama 108MP, kamera ultra lebar 8MP, kamera makro 2MP dan kamera portrait 2MP. Kamera hadapannya ada 2, kamera utama 32MP dan kamera ultra lebar 12MP. Ia akan dijual serendah RMB3,699 bersamaan RM2,387 di China. Honor 50 juga mempunyai chip RAM dan storan sama seperti Honor 50 Pro. Baterinya lebih besar dengan kapasiti 4300 mAh tetapi sokongan pengecasan pantas 66W. Kamera belakang juga serupa dengan Honor 50 Pro tetapi kamera hadapannya hanya satu dengan sensor 32MP. Ia dijual di China serendah RMB2,699 bersamaan RM1,742. Untuk Honor 50 SE, pemproses yang digunakan padanya ialah MediaTek Dimensity 900 5G, RAM 8GB dan storan sehingga 256GB. Baterinya berkapasiti 4000 mAh dan menyokong pengecasan pantas 66W. Kamera belakangnya hanya ada 3, kamera utama 108MP, kamera ultra lebar 8MP dan kamera makro 2MP. Kamera hadapannya hanya satu iaitu kamera 16MP. Ia dijual serendah RMB2,399 bersamaan RM1,548 di China. Adakah peminat jenama Honor di sini? Lepas ni bolehlah anda dapatkan jenama telefon ini semula sebab dah ada Google. Cuma kita masih lagi belum tahu harganya di Malaysia. Pengguna Shopee akan menikmati yuran penghantaran lebih murah mulai 17 Jun 2021 tetapi tidak lagi boleh memilih penghantaran. Shopee akan meletakkan semuanya di bawah standard delivery atau penghantaran biasa. Menurut Shopee, pihak mereka akan memilih penghantar bagi mengoptimumkan penghantaran. Jika sebelum ini kos penghantaran pos laju adalah sekitar RM5, cara baru Shopee ini memberikan yuran penghantaran serendah RM2 sahaja. Cara optimum ini mungkin dengan mengumpulkan dahulu tempahan sehingga mencapai jumlah yang banyak baru diberikan kepada satu syarikat penghantaran sekaligus kurangkan kos penghantaran. Tetapi ia mengakibatkan penghantaran menjadi lebih lambat kerana kena kumpul dahulu. Anda okey tak dengan pembaharuan baru ni? Boleh terima? Bagi saya tak apalah barang lambat asalkan jimat. Kalau nak cepat mungkin kena cari dan beli dari platform lain. Realme kini perkenalkan peranti flagship terbaru mereka ke pentas antarabangsa, Realme GT yang mereka gelarkan sebagai pembunuh flagship. Realme membuktikan bahawa peranti ini boleh membunuh flagship lain dengan memberikan harga serendah EUR449 bersamaan RM2,242 di pasaran Eropah. Kuasa tertinggi yang terdapat di dalam Realme GT dihasilkan dengan penggunaan pemproses Snapdragon 8885nm bersama RAM LPDDR5 6400MB/s sehingga 12GB dan storan dalaman sehingga 256GB. Bagi menyejukkan peranti, Realme menggunakan sistem penyujukan wap cahaya bersama besi tahan karat dan tembaga. Skrinnya berukuran 6.43 inci jenis Super AMOLED HD penuh serta kadar penyegaran 120Hz. Ia dilengkapi bateri berkapasiti 4500 mAh yang menyokong pengecasan pantas Super Dart Charge 65W melalui USB-C. Kamera di belakangnya ada 3, menggandingkan kamera utama 64MP dan sensori Sony IMX682, kamera ultra lebar 8MP serta kamera makro 2MP. Kamera hadapan pula 16MP. Melengkapi nama GT padanya adalah Mode GT. Ia merupakan tetapan satu sentuhan di mana pengguna boleh memaksimalkan prestasi terutama untuk bermain permainan video. Dalam pengumuman ini, ia tidak menyatakan sama ada Realme GT akan dijual di Malaysia. Tetapi kedatangannya ke pasaran Eropah merupakan satu petunjuk besar yang ianya akan dibawa ke Malaysia. Baiklah, itu sahaja kupasan berita saya pada minggu ini. Sebelum saya tamatkan video ini, saya nak war-warkan PDRM beri 50% diskaun saman trafik tertunggak bermula 18 Jun 2021. Tetapi bayaran perlu dilakukan melalui portal dan aplikasi MyBayar Saman sehingga 18 Julai 2021 sahaja. Tetapi potongan ini tidak diberikan kepada saman yang sedang dalam perbicaraan mahkamah. Kesalahan-kesalahan utama yang dilakukan tahun ini, kesalahan yang melibatkan kenderaan berat dan kesalahan yang melibatkan pengubahsuaian exhaust. Sekiranya anda tahu sesiapa yang terlibat dengan saman trafik selain dari kesalahan yang saya sebutkan tadi, bolehlah beritahu mereka untuk ambil peluang ini melunaskan saman mereka. Baiklah, jika anda mempunyai sebarang komen ataupun persoalan, anda boleh nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Fatin, saya Cincau. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye!